Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita gembira untuk seluruh rakyat Malaysia kerana kita bakal akan menikmati Malaysia yang lebih maju, Malaysia yang lebih makmur, Malaysia yang lebih teratur dan Malaysia yang pastinya akan dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Malaysia yang penuh dengan kekayaan dan penuh dengan berkat untuk seluruh Malaysia. Malaysia yang memberikan keceriaan lah. 2/3 rakyat Malaysia sebenarnya percaya Malaysia berada di landasan yang betul. Ini satu tinjauan yang dilaksanakan, bukan dibuat oleh orang-orang politik, tapi satu tinjauan. Kajian yang dijalankan oleh firma penyelidikan pasaran antarabangsa, Ipsos, mendapati 2/3 daripada rakyat Malaysia yang ditinjau sebenarnya percaya bahawa negara ini sebenarnya bergerak ke arah satu landasan yang betul untuk 5 bulan. 5 bulan selepas pilihan raya umum ke-15, PRU15. Tinjauan terbaru daripada Ipsos itu bertajuk What Worries Malaysia, atau dalam bahasa Malaysianya, apa yang membimbangkan Malaysia. Ya, dalam kaji selidik itu mendapati bahawa pandangan umum terhadap negara sebenarnya telah mula berubah menjadi lebih baik selepas pilihan raya pada November 2022 yang lalu dan terus memuncak sehingga pada Januari 2023. Selepas 5 bulan dengan kerajaan baharu, 2/3 rakyat Malaysia percaya negara sebenarnya berada di landasan yang betul. Kata pengarah urusan Ipsos Malaysia, Arun Meron, dan pengurus penyelidikan hal ehwal awam Ipsos, Iris Eng, dalam satu kenyataan. Menurut mereka, kajian itu juga mendapati kadar inflasi yang turun daripada kemuncaknya pada Januari 2023 pada 43%. Huyo, teruk juga. Tapi syukurlah Datuk Seri Anwar Ibrahim menurut laporan ini mendapati kadar inflasi itu telah turun. Bukan lagi isu utama bagi responden Malaysia dengan hanya 36% yang berpandangan demikian. Suku pertama 2023 menyaksikan landscape ekonomi menyesuaikan semula dengan realiti pasca COVID-19 dan pasca pilihan raya. Kebimbangan terhadap COVID-19 mula menurun, manakala rasuah inflasi dan pengangguran mula menjadi perhatian buat Malaysia. Tambah Arun dan Eng. Menurut 51% responden, rasuah pula menggantikan inflasi sebagai kebimbangan utama orang ramai. Ini meningkat berbanding 43% pada Januari 2023. 35% daripada responden menyenaraikan pengangguran dan pasaran buruh sebagai kebimbangan buat mereka. Kajian itu juga mendedahkan bahawa rakyat Malaysia lebih senang membuat pembelian pada masa ini. Hanya 47% saja daripada 500 responden berkata mereka berasa selesa membuat pembelian isi rumah. 43% mengatakan perkara yang sama tentang pembelian penting. Inflasi berterusan menjadi antara kebimbangan utama, sementara ia telah menunjukkan tanda-tanda awal aliran menurun. Ditekan oleh inflasi, keyakinan ekonomi dan niat membeli pengguna semakin tergelincir daripada peningkatan sentimen pasca pilihan raya, kata Arun dan Eng dalam ketika membuat kesimpulan. Kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim berusaha keras dalam menangani isu-isu berhubung kos sara hidup yang semakin memuncak sebaik mereka berkuasa pada November yang lalu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang
Salah satu perkara yang boleh menjadi kayu pengukur untuk keberhasilan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri pasti akan menjadi satu keberhasilan yang luar biasa, diingat sepanjang diingat sepanjang zaman, dan pasti akan jadi legend kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat mengalahkan semua Perdana Menteri sebelum ini, yaitu berjaya membawa Jolo pulang. Ia akan jadi kejayaan terbesar Anwar jika itu menjadi kenyataan. Apa? Jolo akan dibawa pulang ke Malaysia? Kerajaan dikatakan sedang mengadakan rundingan dengan Beijing untuk mengekstradisi ahli perniagaan dalam buruan yang dianggap sebagai dalang utama di dalam skandal 1MDB, yaitu Lo Teck Jo atau Jolo yang dikatakan bersembunyi di negara tersebut. Menurut penulis bersama buku Billion Dollar Whale, yaitu Bradley Hope, perundingan tersebut hangat diperdebatkan susulan kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China bulan lalu. Katanya ini sangat besar, mendebarkan dan tanda pengakhiran jalan cerita utama dalam skandal 1MDB. Bermula diasaskan pada 2009 sehingga runtuh dalam skandal pada 2015 dan semua kegilaan berparti dan perbelanjaannya sehingga 2023. Katanya dalam laman sesawang yang didedikasikan menjejak ahli perniagaan Pulau Pinang itu yang dikenali sebagai Jolo. Hope berkata rundingan itu membabitkan menyerahkan Jolo kepada Malaysia dan juga untuk membersihkan nama China daripada tuduhan berpakat dengan ahli perniagaan itu untuk menutup penipuan 1MDB. Jika semua ini menjadi kenyataan, pastinya ini bukan saja menjadi satu berita yang besar betul, malah satu kejayaan paling terbesar Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Artinya, selain berjaya menarik pelaburan berjumlah 170 bilion dalam kunjungan ke China baru-baru ini, Malaysia juga berjaya membawa pulang Jolo adalah satu trofi kejayaan buat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selepas kejatuhan Datuk Seri Najib Razak pada 2018 yang lalu, walaupun ada usaha, cubaan dan cakap berdegar-degar setengah pihak dalam salah satu daripada 3 era pentadbiran negara selepas kejatuhan Barisan Nasional, Tun Mahathir, Mahyadin Mak Yassin, Ismail Sabri Yaakob, semuanya mahu membawa pulang Jolo. Namun semuanya tidak pernah menjadi kenyataan. Dengan itu, cerita yang muncul mengenai skandal 1MDB sentiasa berbeza-beza dan tidak dapat dipastikan mana satu versi yang asli. Bahkan Najib sendiri mendakwa kerajaan ditipu oleh Jolo dalam skandal 1MDB itu. Dalam keadaan cerita yang berbeza-beza itu, yang pasti negara akan terus menanggung hutang akibat skandal tersebut. Meskipun sudah sekian lama yang dihukum dan dipenjara, selain sejumlah aset dirampas dan wang dikembalikan juga. Hanya dengan berjaya membawa Jolo pulang sajalah, semua cerita sebenar akan terungkai kepada kita semua. Untuk itu diharapkan spekulasi terbaru yang timbul mengenai rundingan membawa Jolo pulang adalah satu cerita yang benar dan benar-benar akan menjadi kenyataan. Sabudin Husin, 21 April 2023. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Selamat Hari Raya. Bye-bye.